Okey, hari ni cikgu sambung pula hari ni untuk kemahiran saintifik untuk ketah 2 secara menjawab ketah 2. Soalan untuk definisi secara operasi. Okey, definisi ni macam biasalah, definisi ni adalah maksud. Maksud secara operasi bagi sesuatu istilah. Nanti dia tanyalah contoh dia lah, contoh definisi secara operasi bagi alkohol. Maknanya dia nak awak tulis maksud secara operasi bagi alkohol. Okey, apa beza kalau dia tulis definisi saja? Nyatakan definisi alkohol. Satu lagi, nyatakan definisi secara operasi bagi alkohol. Okey, ada beza dah. Kalau definisi saja tu maksudnya definisi ni maksud secara umum. Perkataan itu, alkohol tu adalah apa? Kita boleh ambil maksud perkataan itu daripada mana-mana sumber lah. Awak cari mungkin daripada internet, daripada buku teks ataupun daripada buku rujukan. Tapi bila soalan ni dia tanya definisi secara operasi, secara operasi maksudnya merujuk kepada eksperimen yang dibincangkan dalam soalan. Maknanya dia tak ada kaitan dengan fakta-fakta yang awak baca dekat luar. Dia berkait dengan soalan ataupun eksperimen yang dibincangkan dalam soalan itu. Jawapan awak mestilah berkisarkan eksperimen soalan tersebut. Jangan tulis benda-benda, memanglah kalau kata awak banyak study, awak baca dalam internet ke mana-mana, awak jumpalah maksud pohon ni gini. Tapi contoh maksud yang diberikan tu tak ada kaitan dengan eksperimen yang dinyatakan dalam soalan, awak tak akan dapat juga markah. Okay, bila secara operasi ni mesti berkait dengan eksperimen yang awak buat ataupun eksperimen yang dibincangkan dalam soalan, itulah yang diberikan dalam soalan. Okey, apa dia definisi secara operasi ni? Definisi secara operasi ni adalah mendefinisikan sesuatu konsep dengan menerangkan apa yang mesti dibuat dan apa yang mesti diperhatikan. Jadi kalau untuk jawab soalan ni, dia merujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Hari tu cikgu ingat dah, kalau pemboleh ubah bergerak balas ni ataupun PB adalah merujuk kepada hasil eksperimen. Jadi bila awak buat eksperimen tu, awak boleh hasil apa tu adalah PB awak. Jadi ada kaitan lah bagaimana cara nak tulis ayat untuk definisi secara operasi ni. Okey, ayat dia lagu ni. Awak tengok. Dot ni maksudnya perkataan apa yang awak nak tulis ataupun perkataan apa yang soalan tu nak suruh awak masukkan, tulis maksud. Contoh dia nak tahu maksud bagi antibiotik deh. Definisi secara operasi bagi antibiotik. Okey, jadi dot yang memula ni awak tulis antibiotik. Okey, awak tiru dia sebut-sebuti. Kalau dia tulis situ antibiotik apa Pfizer, contoh deh. Jadi awak salin balik antibiotik Pfizer sini. Adalah ni awak kena ingatlah perkataan ni, jangan ubah, tak payah ubah. Kalau nak ubah pun awak tukar dengan ialah. Antibiotik adalah adalah apa? Bahan ke, cecair ke, logam ke, mikroorganisma ke, ataupun satu keadaan ke, ataupun adalah satu proses. Jadi awak pilih salah satu. Jadi kalau untuk antibiotik tadi tu awak boleh pilih bahan lah. Antibiotik adalah bahan yang yang ni wajib awak letak juga yang. Untuk dot yang seterusnya ni awak tulis pemerhatian eksperimen awak. Tu saya kata soalan ni dia berkait dengan eksperimen yang dibincangkan dalam soalan. Dia tak ada kaitan dengan awak baca dekat internet ke apa dah. Okey, kalau awak tengok dalam eksperimen tu, contoh kalau soalan antibiotik ni, dia titik antibiotik tu dekat piring, tiba-tiba jadi kawasan jernih. Okey, kawasan jernih tu apa kawasan jernih? Tu maksudnya pertumbuhan mikroorganisma tu tak ada lah bila awak titik antibiotik tu tadi. Makin banyak awak titik, makin besar kawasan jernih. Jadi sini ni awak boleh tulis lah, antibiotik adalah bahan yang merencatkan pertumbuhan mikroorganisma, ataupun antibiotik adalah bahan yang menghasilkan kawasan jernih. Maknanya dia bergantung kepada eksperimen tu. Kalau awak baca, kalau awak google lah antibiotik ni ke apa, memang tulis macam-macam maksud dia. Tapi tu bukan dia nak, itu definisi yang biasa. Ni dia nak definisi secara operasi. Maknanya operasi ke apa awak buat dalam eksperimen tu.
Senang je. Awak cuma perlu hafal perkataan adalah, yang. Okey, lepas perkataan adalah ni awak pilih je. Dia adakah bahan ke, cecair ke, logam ke. Kalau contoh dia suruh bagi definisi secara operasi bagi keluli, contoh. Ataupun definisi secara operasi bagi ferrum. Okey, bahawa boleh tulislah ferrum adalah logam yang gapo. Okey, ataupun dia suruh tulis definisi secara operasi bagi fotosintesis. Apa tu sini? Fotosintesis adalah gapo? Proses. Proses lah. Maknanya awak pilih hak mana sesuai. Janganlah pilih fotosintesis adalah bahan. Dia bukan bahan, dia adalah proses. Maknanya awak kena tahu sini je lah, anda kena pilih yang hak mana sesuai dengan perkataan itu. Okey, fotosintesis adalah proses yang menghasilkan makanan sendiri. Contoh deh. Okey, ni contoh untuk soalan definisi secara operasi deh. Darjah 3 menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan pH ke atas pertumbuhan bakteria. Okey, ada 3 bekas PQR. Mesti dia akan bagi pH yang berbeza. Ni tengok ni pH acid. Okey, kalau Q ni dia letak alkali. Kalau R ni dia letak isolin. Ni berasid, ni beralkali, ni isolin. Isolin ni neutral lah. Untuk kaji dia punya pertumbuhan tu. Okey, lepas tu selepas 2 hari awak dapat keputusan ni. Okey. Air tu kalau asid tadi air tu jadi kurang keruh. Kalau alkali tadi pun dia jadi kurang keruh. Kalau neutral tadi isolin tadi dia jadi sangat keruh. Jadi berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Awak saling teguh perkataan ini. Pertumbuhan bakteria. Sebab dia nak tahu perkataan ini. Dia bukan nak tahu pertumbuhan saja. Dia bukan nak tahu bakteria. Dia nak tahu pertumbuhan bakteria. Dia tulis balik. Pertumbuhan bakteria ialah, nak tulis adalah pun boleh lah sini. Ialah ke apa? Proses ke, bahan ke, logam ke, mikroorganisma ke apa? Proses lah. Ni proses pertumbuhan tu deh. Pertumbuhan bakteria ialah satu proses. Proses ke apa? Yang menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh. Okey, sebab awak tengok sini deh. Bubur nutrien menjadi keruh. Beza ke apa ni? Macam kita tahu deh, kalau mikroorganisma dia tak boleh hidup dalam habitat yang berasid ataupun beralkali. Sebab tu awak jeruk makin ni deh, makin dia tak jadi lama. Sebab awak jeruk dia tu maknanya keasidan dia tu dah bertambah. Jadi dia akan hidup dalam neutral, keadaan neutral, isolin tadi. Sebab tu dia jadi sangat keruh. Bila sangat keruh ni maknanya bakteria banyaklah boleh hidup. Tapi sini ni dia tak ada kaitan lah, maknanya awak nak tulis pertumbuhan bakteria ni tidak ialah satu proses yang tidak boleh hidup berkait dengan asid ke alkali, tak payah deh. Ni selepas ayat dia ni mengalah kali ni adalah hasil eksperimen. Hasil eksperimen ni apa? Ni bubur ni keruh atau tidak. Jadi tulislah pertumbuhan bakteria ialah satu proses yang menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh. Gitu je. Bergantung kepada eksperimen tu deh. Tengok eksperimen tu molek, baca biar faham molek soalan. Okey, ni yang kedua. Darjah 2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji proses penapaian yang dijalankan pada suhu yang berbeza. Okey, yang pertama suhu 28 darjah Celsius. Okey, darjah yang kedua ni dia buat pada suhu 10 darjah Celsius. Tengok hasil eksperimen. Ni gas yang terhasil selepas 10 minit. Maknanya bila letak suhu tinggi sikit, gas yang terhasil tu banyak. Kalau letak suhu rendah, gas yang terhasil tu sedikit. Okey. Nyatakan definisi secara operasi bagi penapaian. Penapaian. Saling balik perkataan penapaian depan, letak dia depan. Penapaian ialah apa? Proses. Satu proses apa? Tengok balik. Proses apa? Proses yang menghasilkan gas. Tu je. Proses yang menghasilkan gas. Tak payah tulislah gas ke apa, karbon dioksida ke, oksigen ke, monoksida ke. Sebab dalam eksperimen awak ni dia tak nyatakan pun gas ke apa. Cuma dia nak tahu benda tu adalah proses ke apa. Pemerhatian. Okey, ini contoh untuk antibiotik. Kalau definisi secara
operasi bagi antibiotik. Antibiotik adalah bahan kimia. Kalau tulis bahan saja pun okey, bahan kimia pun okey deh. Bahan kimia yang boleh membuat kawasan jernih di atas permukaan agar-agar nutrien. Okey, ni maknanya ayat ni biasa awak fikir dek, mana cikgu saya nak buat ayat ni? Ni membuat kawasan jernih di atas permukaan agar-agar nutrien. Okey, benda ni awak boleh copy balik, tiru balik daripada ayat pernyataan yang ada dalam soalan. Senang je. Baca soalan molek, tiru balik ayat tu. Okey, kedua, dia boleh jadi juga antibiotik adalah bahan kimia yang boleh mengurangkan saiz koloni bakteria. Mana-manalah ada setengah soalan dia guna ayat gini. Penerangan dia, ayat penerangan dia, ada setengah soalan dia guna ayat penerangan gini. Jadi boleh pilih mana satu. Okey, ini isolin pula. Apa maksud definisi secara operasi bagi isolin? Okey, kalau isolin ni biasa kalau eksperimen ni bila tambah garam, takat didih dia akan jadi lagi tinggi. Dia tak jadi 100 dah. Dia akan jadi 100 lebih dah. Jadi, kepada isolin ni, isolin adalah bahan cecair. Jangan tulis bahan logam pula. Jangan tulis proses pula. Dia bukan proses. Dia ni adalah satu cecair lah. Isolin adalah bahan cecair yang mempunyai takat didih 100. Betul tak? Takat didih 100. Hanya merujuk kepada jadual sahaja. Tak perlu awak pilih isolin ialah bahan cecair yang tidak mempunyai warna, rasa, bau. Tak payah. Awak hanya tengok kepada maklumat yang ada dalam soalan. Kalau dia bagi maklumat ni, just tulis je. Takat didih 100. Okey, contoh lagi. Logam. Definisi secara operasi bagi logam. Okey, logam adalah bahan pepejal yang boleh mengalirkan haba. Ni kalau dia bagi eksperimen berkaitan dengan haba lah. Berkaitan dengan haba. Okey, kalau eksperimen yang berbeza, situasi yang berbeza, logam adalah bahan pepejal yang boleh menjadi panjang apabila ditarik. Okey, situasi lain, logam adalah bahan pepejal yang boleh menyebabkan mentol menyala. Okey, ada juga eksperimen dia letak logam untuk test. Maknanya logam tu boleh mengalirkan haba ke tak, mentol tu menyala ke tak. Hasil dia tengok mentol tu nyala ke tak. Okey, seterusnya situasi lain, logam adalah bahan pepejal yang menjadi nipis apabila diketuk. Okey, ni bergantung pada eksperimen tu lah. Okey, alloy pula. Alloy adalah bahan logam yang tahan kakisan. Okey, ni biasanya dia letaklah alat perhiasan yang dibuat pada alloy dia. Dia mesti akan kurang karat tu dia kurang lah berbanding dengan besi biasa ni awak tercampur ni. Okey, situasi berbeza pula. Alloy adalah bahan pepejal yang membuat lekukan yang kurang dalam apabila pemberat dijatuhkan ke atasnya. Maknanya kukuh lah awak letak yang bukan alloy, contoh logam tulen. Alloy ni maknanya campuran dah ni. Dia bukan logam tulen, dia campuran. Bila campuran, awak letak sebelah dia tu logam tulen. Logam tulen awak jatuhkan pula pemberat yang sama. Awak jatuh atas logam tulen, dia akan hasilkan lekukan yang dalam. Kalau atas alloy, dia akan kurang. Sebab alloy ni bila dicampur, dia akan jadi lagi kukuh. Maknanya kurang kerosakan lah. Kalau beli benda yang berbuat pada alloy ni, jatuh pun tak kena, tak pecah. Okey.